السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني شرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran. Terima kasih kita Allah Ta'ala dapat kita sambung kitab Majmu' Thalathi Rasail, risalah yang kedua pada perbahasan najis, khususnya perbahasan apa ni, samak. Habiskan bab samak, bab samak kulit. Habiskan bab tu. Risalah yang kedua. Oh, kalau tengok ni 2 bulan ni. Ya, 2 bulan. Yang terakhir November, awal November. 2 bulan kita tangguh. Kita gantung bab samak yang mana kita membahaskan sebelum ni 2 bulan lepas. Bab samak ni iaitu kita membahaskan muka surat 128. Kita berhenti 128. Jawi 50. Jawi 50, Rumi 128, yang mana sebelum ni lah 2 bulan lepas kita bincang tentang cara menyamak kulit, cara untuk samak kulit. Kulit yang wajib disamak adalah kulit binatang yang tak boleh dimakan. Binatang tu tak boleh makan dia. Contohnya harimau kan, yang tak boleh makan. Bila tak boleh makan, buat apa pun tak boleh makan dagingnya, tapi kulitnya boleh disamak. Kita dah bahas lah cara-cara samak tu dengan sesuatu yang bersifat tajam. Contohnya asid dan sebagainya lah, kita dah bahas lah ni. Ataupun binatang tu boleh makan, contohnya kambing, tapi tak sembelih, mati tak sembelih. Bila mati tak sembelih, maka daging tak boleh makan lah. Kulit juga jadi najis. Jadi dengan cara, macam mana nak selesaikan dia? Kulit dia tadi dengan cara menyamak, samak. Tapi kalau binatang tu boleh makan, contohnya kambing lembu, kemudian kambing lembu tadi disembelih, yang itu tak ada masalah. Tidak wajib untuk menyamak kulitnya, sebab kita dah sembelih tuannya, binatang tu. Itulah yang kita bahas sebelum ni. Dan nak menyamak tu pakai macam-macam alat. Antara alat yang boleh dipakai adalah yang disebut di sini, buah manjakani, kulit buah delima, kulit samak, lada. Boleh pakai semua tu. Apa lagi yang disebut di sini lah? Taik burung merpati, taik cicak, taik kelawar, semua tu boleh. Itu yang disebut cara untuk menyamak, yang kita dah bahas sebelum ni. Ni ulangan aja, ulangan sikit. Habis. Jadi ketika setelah disamak, maka kulit tadi asalnya najis. Setelah disamak, maka boleh bawa semayang, boleh bawa sejadah, boleh buat baju, boleh buat jaket, boleh buat dompet dan sebagainya. Semua boleh buat dan boleh bawa semayang. Dia jadi suci kerana samak tadi.
takut pening, takut orang masih lagi pening ataupun tersilap tentang istilah samak-samak. Dia bukan berkaitan dengan anjing babi. Anjing babi tu dia panggil sertu, tapi kita orang Melayu dah bertukar lah. Tak apalah, nak macam mana bertukar dah. Samak-samak, oh kena anjing datang jilat tu. Anjing babi, apa, tai babi, tai kencing babi, kena samak tu. Bukan kena samak, kena sertu atau kena basuh dengan air tanah 7 kali. Habis tu samak tu apa benda? Samak tu berkaitan dengan kulit. Perbuatan membuang daging-daging, lebihan daging-daging, lebihan lendir-lendir, bulu-bulu yang ada pada kulit, yang mana kulit tu kulit najis lah, kulit bangkai, sehingga hilang semua hilang semua darah-darah, lendir-lendir, daging-daging tadi, dengan sesuatu, tak kisah apa dia, rendam ke dengan kapur sebagainya, buat dengan sesuatu. Proses itu namanya samak. Dia tak ada kena-mengena dengan anjing dan babi, tak ada kena-mengena pun. Tapi kita orang Melayu tersilap, tertukar, kita kata benda tu pula samak. Bukan, samak ni berkaitan dengan kulit. Takut samak apa benda pula, kulit kena samak, kena basuh 7 kali ke? Takut salah faham istilah tu. Okey, jadi setelah disamak dengan sempurna, maka boleh bawa sembahyang dan boleh buat baju, boleh buat dompet, tak ada masalah. Kita berhenti kat situ. Lah baru ni masuk kita yang muka surat 128 Rumi, Jawi 50 tu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Dan tiada suci dengan disamak. Samak pun tak suci. Apa benda? Akan segala bulunya dan tulangnya dan gadingnya dan tanduknya tak suci walaupun samak. Binatang yang tak boleh dimakan mati. Kulitnya boleh disamak. Kan sebut tadi, kulitnya boleh disamak. Adakah bulunya boleh disamak? Tak boleh. Jadi kalau walaupun kita dah ada kulit harimau, bulu dia tu cantik, kita cuma menyamak daging, lendir-lendir, darah-darah yang ada kat belakang kulit tu, bulu tu kita sayang. Kita sayang bulu tu sebab comel, cantik. Kalau buat baju ke, buat dompet ke, buat kasut ke, ikutlah buat apa pun, buat apa lah. Buat topi ke, lawa ni. Bukti dia lawan dengan, dia bergaduh dengan harimau. Ni bukti ni. Ni dompet ni baju ni. Aku ketuk kepala harimau, contohlah. Nak cerita pasal tu. Dia sayang kepada bulu tadi tu, maka dia cuma menyamak kulit, bulu dia tak buang. Maka seolah-olah dia pakai najis dekat badan dia. Seolah-olah dia pakai baju, dia ambil tai ayam, dia tepek kat badan dia. Seolah-olah gitulah. Habis tu apa masalahnya? Masalahnya pakai najis kan tak boleh. Tak boleh kan kita pegang najis kan tak boleh. Apa masalah lagi? Masalahnya kalau semayang kan, kalau ada najis tak sah. Bulu tu najis. Macam tu juga kambing yang tidak disembelih. Kambing yang tidak disembelih, mati kena langgar ke apa, kita tengok bulu comel bulu ni, kita samak cuma kulit, bulu kita tak buang. Kita buat dompet, kita buat baju, kita buat sejadah tadi, tak sah juga semayang, dia najis juga. Tapi kalau kambing tu kita sembelih dia, rusa tu kita sembelih dia, ikutlah binatang yang boleh makan, kita sembelih. Kemudian kita cuma buang lendir-lendir je dekat kulit tadi, bulu kita simpan, tak ada masalah. Bulu kita buat semayang, tak ada masalah. Kita cuma perlu buang daging, lendir-lendir yang kat belakang tu ya, dekat kulit tu saja. Samak yang kulit tu saja. Buang semua, dah hilang darah semua, basuh elok-elok, bulu biar. Itu hanya binatang yang boleh dimakan dan disembelih sahaja. Binatang yang tak boleh dimakan, tak boleh. Tak boleh buat apa. Walaupun binatang tu tak boleh makan, kita sembelih dia, tetap tak boleh juga. Harimau dia sembelih harimau. Sebab apa? Dia kata kalau sembelih, nanti bulu boleh simpan. Tak boleh juga. Binatang yang tak boleh dimakan, habis cerita. Tak boleh buat apa. Maknanya bulu tu tak boleh buat apa. Hanya boleh ambil kulit saja. Buang daging, buang apa, dan buang bulu sekali. Bulu tu yang pertama. Tiada suci. Tapi kalau binatang tu boleh kita makan, tengok, binatang boleh kita makan,
Contohnya ayam, binatang boleh makan. Biri-biri, kibas, kita boleh makan. Contoh, bulu dia tercabut ketika dia hidup, suci. Suci bulu. Bulu ayam tercabut ketika tuan dia. Tuan tu maksud ayam tu lah, hidup-hidup lagi, suci. Biri-biri, kan banyak bulu dia tu kan, orang buat baju, buat apa kan, tengah hidup-hidup lagi dia pergi mesin. Kesian kawan tu, malam gigil. Habis hilang bulu semua. Memanglah mula-mula kejap je tumbuh. Kalau tak nampak kibas, kejap je tumbuh. Mesin tak sampai sebulan gitu, tumbuh balik mesin lagi. Sebab tu dia orang boleh buat baju daripada bulu kambing tu. Boleh ke? Tak najis ke? Tak najis. Bulu yang tercabut ketika bulu apa? Bulu binatang yang boleh dimakan jika tercabut ketika dia hidup, dengan syarat dia kena hidup, maka suci, tak ada masalah. Tapi bulu yang tercabut ketika tuan bulu tu mati, walaupun boleh makan tapi dia dah mati dulu lah, mati dengan maksud tak sembelih lah, maka bulu dia najis. Kambing kena langgar mati, kita ambil bulu dia, najis. Tapi kalau mati kena sembelih, tak ada masalah. Mak tu sembelih lah. Sembelih semua suci. Semua suci kalau sembelih. Binatang yang boleh dimakan. Binatang yang tak boleh dimakan, contohnya beruang. Bulu dia, contohnya beruk. Dia boleh beruk. Sebelum pergi masjid, dia main beruk dulu. Pegang belai beruk dia. Beruk jinak. Lepas tu bulu beruk tu lekat. Adalah nampak 4-5 urat, 4-5 bulu. Dia semayang tak sah. Sebab bulu yang tercabut daripada binatang yang tak boleh dimakan, najis. Bulu yang tercabut daripada binatang yang boleh dimakan, suci. Dengan syarat tuan dia tu hidup lagi. Jika tuan dia dah mati, bulu dia tengok dulu. Tuan dia mati kerana sembelih ke mati kerana tak sembelih? Mati kerana sembelih, suci juga bulu. Mati kerana kena langgar, tak sembelih, maka bulu jadi najis. Okey. Cerita bulu kan panjang, cerita bulu ni sebenarnya. Manusia tak ada. Manusia bulu ketika ada di badan suci, ketika tercabut pun suci. Bulu manusia, bulu masuk rambut-rambut semualah. Habis bulu. Dan tulangnya pun tak boleh samak. Yang kata tadi harimau ke beruang ke apa tadi, kulit aja yang boleh. Ular ke, biawak ke, buaya ke, apa yang boleh disamak, kulit sahaja. Bulu pun kena buang. Okey? Tulang pun tak boleh samak. Dengan maksud, kalau ada tulang apa biasa orang buat apa tulang? Dia ambil tulang, ada orang buat tulang buat cincin. Ada. Dia buat cincin, ada orang buat pisau daripada tulang. Macam-macam lah. Dia buat apa? Ulu pisau, ulu parang, ulu dia tu daripada tulang. Dulu ada orang buat. Yang mana tulang tadi tu dia ambil daripada binatang yang tak boleh dimakan. Harimau, beruang sebagainya tak boleh makan. Tak boleh. Samak macam mana pun, buat macam mana pun tetap juga najis. Kalau ada dekat badan ketika semayang, tak usah. Orang buat azimat, ada tulang apa-apa dia ambil, tulang harimau tu lah, nak buat kuat, nak bagi kuat, nak bagi kebal lagi apa, azimat yang dia pakai tu lah. Jika tulang tu tulang binatang yang tak boleh dimakan, maka tak usahlah semayang, sebab dia menanggung najis. Dia najis. Tulang. Termasuk tulang juga adalah gigi. Gigi itu sebenarnya tulang lah. Tulang yang terkeluar pun sama juga. Taring pun sama juga. Taring apa-apa, taring ular ke, ambil buat rantai, ikat kat pinggang, nak bagi power. Ada azimat-azimat gitu. Maka dia seolah-olah letak najis kat badan dia. Jika dia semayang, tak sah. 20 tahun dia semayang, 20 tahun tak sah. Kalau dah buat macam mana? Kena tengok mazhab lain lah. Mudah-mudahan ada lah. Kena balik kitab lah, mazhab lain. Tu je caranya. Habis nak cakap macam mana? Dah 20 tahun dah dia pakai azimat ni. Dah 20 tahun dah dia pakai yang apa? Yang macam tali, lepas tu dia letak apa-apa, tulang ke, gigi ke, tanduk ke, sumbu ke, gading ke, apa-apalah yang dia letak. Adalah sebab dia letak tu. Letak kat sini, ikat kat sini. Adalah sebab-sebab kan. Dah 20 tahun dah. Tak buang-buang. Kita kena kata sembahyang dia tidak sah. Kalau dia tawafnya tidak sah. Habis tu macam mana? Kita kena kata dia kena qada lah semua tu.
Cuma detailnya dalam mazhab-mazhab lain adalah khilafnya. Tak boleh, sebab dia adalah najis. Jadi hati-hati, ada orang bodoh dompet. Apa ni? Taring harimau, taring singa, bodoh dompet. Adalah sebab. Ada yang lagi teruk. Dia buat ubat. Maksudnya dia ambil air, bubuh taring-taring atau tulang-tulang tertentu tadi dalam celup, kejap, minum air. Macam jadi macam tak bohong kan. Najis tu, bagi orang minum najis hukumnya haram, tak boleh. Najis tu. Kalaulah tulang apa tak boleh, kuku, tulang, taji, tanduk, sumbu, gading, duri, binatang ni. Yang bangkai tadi. Itu semua najis. Jadi bila kita basah, dia salah satu basah, tangan basah, kain kita basah, baju kita basah, ataupun sumbu tu, ataupun benda tadi tu, tulang tadi yang basah, sentuh, berpindah najis. Tapi tak nampak lah najis tu, tapi berpindah. Contohnya kita tengok, gigi apa ni ada kat dinding rumah. Tanya rumah kawan itu, gigi harimau. Tangan dia basah, dia pegang, dia semayang, tak usah semayang dia kena basuh sebab najis, ianya najis. Tapi kalau binatang tu boleh dimakan, sembelih dia semua suci. Binatang yang boleh dimakan lah. Kalau badak sumbu, sembelih pun tak boleh makan, maka sumbu dia tetap najis. Contoh lembu. Lembu boleh makan, lembu yang ada tanduk, kerbau boleh makan, sembelih, tanduk dia no problem, suci sebab sembelih. Jadi nak menyucikan apa-apa yang ada dekat binatang yang boleh dimakan dengan sembelih aja, maka dia jadi suci. Tapi adalah yang hanya boleh disucikan walaupun tak sembelih, satu je, kulit. Hanya satu je, kulit sahaja, yang lain semua tak boleh disucikan. Bangkai tadi tu. Apa lagi? Jadi hati-hatilah kita dengan barangan kulit yang tidak disamak dengan sempurna, ataupun dompet ataupun beg-beg kulit yang masih lagi ada bulu. Kalau bulu tu sikit-sikit, ulama kata maaf. Kalau nampak sikit-sikit, sebab payah juga nak buang bulu, maaf. Tapi kalau banyak, tak maaf, tak dimaafkan. Dengan maksud hati-hatilah dengan dompet kita. Beli mahal benda tu. Tapi kalau katalah macam buaya kan, kulit buaya, kulit ular, dia tak ada bulu, jadi settle lah. Samak dengan sempurna, settle. Oleh kerana menyamak kulit tidak memerlukan niat, tidak diwajibkan niat, maka orang kafir buat pun sah. Kan kaedah kan, kita dah sebut sebelum ni. Kaedah senang aja. Sesuatu perkara itu tidak disyaratkan niat untuk sah, maka orang kafir pun boleh buat. Maka menyamak tidak disyaratkan, sahaja aku menyamak kulit ini kerana Allah Ta'ala, tak perlu, tak wajib. Maka orang kafir pun boleh buat. Jadi barangan kulit orang kafir boleh beli, tapi pastikan disamak dengan sempurna. Apa maksud sempurna? Hilang lendir, hilang darah, hilang semua, hilang, dan tak ada bulu. Kemudian dialirkan air sekali, lalu air sekali. Kasut-kasut yang kita beli tu rendam sekali. Kata Allah, kasut beli mahal 800. Dr. Kadin, kulit 900, 1000, rendam. Macam mana? Kena, sebab dia kena basuh sekali. Yang kena basuh sekali tu bukan ketika beli sebenarnya, ketika dia buat. Tapi soalannya, adakah orang kafir basuh? Dia samak, memang dia samak. Apa bukti dia samak? Tak bau busuk lah. Kalau tak samak bau busuk, buktinya dia telah samak. Sekadar samak saja tak memadai. Kulit tadi dia kena samak, lepas selesai samak dia kena lalukan air sekali. Lalukan air. Sebab dia mutanajis. Bila lalukan air, barulah kulit tadi suci. Jadi disunatkan, tak wajib sebenarnya. Disunatkan barangan kulit yang beli dekat orang kafir, made in negara kafir, dan kita yakin itu memang orang kafir buat, disunatkan untuk lalukan air, tak wajib. Memang hukumnya wajib lalu air, tapi yang wajib lalu air tu dia yang buat masa dia tengah buat sebelum jahit tu. Cuma bila kita beli, kita tak tahu dia jiru air atau tidak. Bila kita tak tahu hukum bekah, tak ada masalah, suci. Tak tahu jangan kata jangan buat-buat pula, suci. Cuma sunat basuh. Kalau rasa
Kalau basuh ni tak kembang kot, okey kot, basuh lah. Malah dengan basuh lagi yakin, sekali je basuh. Maksud basuh tu rendam ataupun jiru kejap dalam berapa? 30 saat kot. Bagus, apa bagus? Selain daripada kita yakin kalau dia tak basuh, aku dah basuh. Selain daripada tu, kita tahu dia sama dengan sempurna atau tidak. Kerana antara tanda penyamakan yang tidak sempurna adalah bila kena air, dia kembang, dia punya lemak-lemak tu akan kembang dan bau bangkai. Bila dia kering, okey, bau kulit. Bila basah, dia bau bangkai. Kalau macam tu bermakna penyamakannya tidak sempurna. Jadi dengan kita beli kat orang kafe, kita basuh sekali, sangat baik. Cuma kalau Allah dalam mahal sangat, takut nanti lah gitu gini, tak apalah. Hukum bekah, selagi tak yakin, kita tak boleh ambil hukum, maka boleh pakai. Cuma untuk keyakinan kita lah. Itu sikit berkaitan dengan gading, tanduk. Apa lagi? Duri landak. Hati-hati, duri landak dia tak masuk dalam ni. Tapi ada sekali lah tu. Kita dapat faham bila dia bagi contoh, bulunya, tulangnya, gadingnya, tanduknya. Kita dapat faham dah apa maksud nak bagi tahu. Nak maksud dia bukan jenis kulit, dia bukan jenis daging. Dia jenis yang apa? Tak ada darah. Itu maksud dia nak bagi tahu kat situ. Adalah tidak boleh disamak. Jadi kita kiaskanlah sumbu, gading dah sebut. Kita kiaskanlah landak punya duri. Landak punya duri tu samalah dengan tulang, samalah dengan gading, tanduk. Itu maksud dia. Cuma kalau landak itu kita sembelih landak, maka durinya suci macam tadi lah. Macam tanduk kerbau sama je. Kuku kerbau, binatang yang boleh dimakan, kita sembelih semua suci. Termasuk bulu-bulu, termasuk apa yang ada dekat dia. Jadi landak boleh makan. Kita sembelih landak, maka dia punya duri suci, tak ada masalah. Tapi kalau satu lagi, landak tu tengah hidup-hidup, dia tengok kita, dia fire satu, piu, kita pun tangkap, pak. Kita pun pendekar juga, kita tangkap. Okey, ingat, binatang yang boleh dimakan tercabut tadi, suci. Okey, jika dia mati, yang ni berapa problem? Tengok Allah mati landak, ini bapak landak ni mati dia, ambil dia punya duri, itu najis. Sebab tak sembelih Tuhan dia, mati tanpa sembelih, maka duri tadi najis. Bila duri tu najis, tak boleh lah. Kalau kita tangan basah, kita pegang, berpindah. Walaupun kita basuh duri tadi dengan air sabun, air klorok sekalipun, lepas dah basuh semua, kering kan, kemudian tangan kita basah, dah kering dah ni, kita berpegang, berpindah juga najis. Sebab dia memang najis. Lagi teruk, buat apa? Buat penunjuk Quran, double dosa. Penunjuk Quran, baca kan. Sebab Quran, kemudian duri landak tadi najis, letak najis dekat Quran, seolah-olah gitu, maka berdosa lagi. Tapi kalau duri itu dia ambil setelah disembelih landak tadi, suci. Okey, itu pendapat mazhab Syafi'i. Dan kata tuan guru hamba, dia kata tuan guru dia tak sebutlah siapa. Dan kata tuan guru hamba, bermula hulu pisau yang kecil, yang putih itu, zaman dia lah, tak tahulah zaman dia zaman bila, daripada gading juga, bukan ia daripada tulang. Tiada boleh memakai akan dia. Tak tahu macam mana. Dia kata dulu-dulu, bukan dulu-dulu lah, waktu dia ni dulu lah. Pisau-pisau yang terkenal, yang viral pisau ni, ulu tu daripada gading. Maka dengan sebab tu tak boleh pakai. Saya tak tahulah, kita pun tak tahulah macam mana pisau yang disebut kan. Bukan daripada tulang. Kalau daripada tulang boleh, dengan syarat ulu dia. Kalau dengan pisau daripada tulang, tak boleh. Tak boleh apa? Tak boleh buat sembelih. Jika sembelih, tak sah sembelihan, walaupun putus 2 urat. Kerana syarat sah sembelihan, selain dia putus 2 urat, marik dan halqum, dua saluran putus, selain daripada itu syaratnya dia tak boleh sembelih dengan tulang, gigi dan sebagainya. Tak boleh. Tiba-tiba dia buat pisau tu. Sekarang ada orang buat, sekarang apa, dulu lagi dah ada orang buat pisau daripada tulang, tapi dia hancurkan tulang dululah. Sama lah, tak boleh. Tak boleh daripada tulang. Sama ada tulang itu tulang sembelih atau tulang tak sembelih, tak kira, tulang tak boleh.
Jadi dia kata bukan pisau tu buat daripada tulang, ulu tu buat daripada tulang. Jika ulu tu buat daripada tulang, tak ada masalah jika tulang tadi tu sembelih. Dengan maksud lembu, kambing, ambil tulang dia buat ulu, tak ada masalah. Tapi kalau tulang binatang yang boleh makan pun tapi mati, tak boleh kan, bangkai sebut tadi. Dan dia kata pisau pada waktu dia ni bukan buat daripada tulang, buat daripada gading juga. Mana nak cari gading banyak-banyak? Tak tahulah zaman dia. Kau pisau tak tahulah. Okey, cuma nak cerita zaman dia. Kalau daripada gading, maka tak boleh jadikan ulu pisau. Kenapa tak boleh jadikan ulu pisau, ulu parang? Kenapa? Sebab ketika kita nak potong sayur, mesti basah. Bila basah, kita pegang ulu, potong, tangan kita najis. Pegang sayur, makan najis. Walaupun najis tu tak nampak. Sebab tu tak boleh. Maka atas perkataan ini, banyaklah manusia yang terkena. Banyak manusia kena, macam kena tipu lah. Maksud kena atau bukan kena tipu, kena lah, terkena. Kerana sedikit orang tiada membeli akan pisaunya yang hulu putih itu. Tiada sedikit, tiada membeli. Kerana sedikit orang tiada membeli. Ayat dia tukar sikit. Kerana sedikit orang tiada membeli, maknanya banyak lah. Itu kata seni. Kitab Torah ni ada seni. Kalau kita, kerana ramai orang beli pisau, padan lah orang beli pisau ramai-ramai tu. Ya, tu kita bahasa sekarang. Ramai orang beli pisau tu. Orang dulu tak cakap gitu. Kitab Torah dia kata apa? Kerana sedikit orang tiada membeli. Sikit je yang tak beli. Maknanya banyak orang beli. Akan pisaunya yang ulu putih itu. Wallahualam, tak tahulah. Dia kata tapi sekarang macam tak logik pula. Nak cari gading kat mana? Orang pakai plastik aja. Plastik lagi senang. Jadi tak ada masalah lah sekarang ni. Habis bab sama. Ada lagi. Masalah. Jika syak oleh seorang akan tulang ini, bila sebut tulang, kita boleh kiaskan yang lain-lain. Tulang, kulit, sumbu, kuku, apa-apa yang lain-lain. Ya? Yang mana yang kita kiaskan tulang tadi tu daripada binatang yang boleh makan lah. Yang tak boleh makan tu tak guna. Memang tak boleh, memang najis. Jika syak oleh seorang, adakah tulang ini daripada yang disembelih atau tiada? Macam mana pula? Tulang ke, tanduk ke? Tapi gading tak boleh lah. Sebab gading, gajah, sembelih ke tak sembelih tetap najis lah. Jadi yang hanya yang boleh dimakan. Okey? Dia jadi syak. Sembelih ke tak? Atau adakah ia daripada halal atau haram? Haram ke halal? Halal ke haram? Halal ke haram? Atau adakah ia daripada gading atau tiada? Ini buat daripada gading ke tidak? Gading ke tidak? Tak tahu. Maka iaitu dipulangkan pada ghalib asalnya. Dipulangkan kepada asal. Apa dia? Dan iaitu suci. Harus memakai akan dia. Harus, boleh pakai. Kalau tak tahu, boleh pakai. Itu yang saya sebut tadi. Dompet kita beli mahal-mahal. Kasut yang buat pada kulit tadi kita beli mahal-mahal. Tak tahu dia basuh ke tidak. Tapi samak memang garanti samak lah. Sebab kulit dia mesti kena samak, sama ada orang kafir ataupun orang Islam. Kalau tak samak, tak boleh pakai. Melengah. Proses membuang lendir-lendir dan daging-daging itulah proses nama menyamak. Jadi samak memang samak. Cuma dia kata, cuma kita tak tahu dia lalukan air ataupun tidak. Maka kalau macam tu boleh pakai. Harus memakai akan dia. Seperti kulit umpama. Contohnya kulit dia kata. Kulit apa? Kulit kerbau yang dibuat akan dia akan kasut. Umpamanya. Contohnya kulit kerbau yang dibuat kasut. Dan lainnya, apa-apalah contoh-contoh lain daripada barang yang syak akan dia pada najisnya. Atau barang-barang yang lain, najis ke tak? Syak, tak yakin pun. Daripada segala pakaian, mungkin pakaian, jaket ke apa. Dan makanan, termasuk makanan. Dan minuman, termasuk minuman. Dia syak, boleh minum ke tak? Boleh minum ke tak? Dan tak ada tanda-tanda ianya haram. Kalau ada tanda-tanda ianya haram, haram lah. Tak ada tanda pun. Dan jika ada yang membuat akan dia oleh kafir sekalipun, orang kafir sekalipun, pada segala benda yang suci asalnya suci. Panjang ni, tak jawab-jawab lagi ni. Seperti segala roti,
roti, muruku. Orang kafir buat muruku, boleh makan selagi tak ada tanda-tanda ianya haram. Air serbat, air apa air serbat? Orang lama mana orang lama? Air serbat tu sirap. Dia ialah memang air serbat tu sirap, tapi sebenarnya bukan sirap tau. Bukan sirap kita ros, bukan. Air serbat tu campur macam-macam apa benda tu dia campur. Tapi akhir sekali dia berubah warna merah, nak bagi comel sikit, itu nak jadi macam air sirap. Dia campur ada apa? Kulit kayu manis lah, campur benda-benda tu lah. Biasa kat kedai India dulu. Apa ambil dia panggil apa? Pati, bukan pati. Ramuan serbat dia kan bagi. Lepas tu campur gula apa semua, bubur lah warna merah sikit. Itu jadi rasa ni air sirap tapi sedap. Dia panggil air serbat. Orang dulu tahu lah ni. Saya pernah minum tahun 80-an dulu. Tu kali terakhir minum. 80 berapa dah? 85 ke 87 ke 89 ke. Memang sedap kan. Sekarang tak tahu dia punya ramuan tu apa. Dia benda simple aja. Benda-benda macam dekat dapur je, dia campur. Tapi sekarang selepas pada tu orang panggil air sirap tu air serbat. Boleh lah. Yang penting air lah. Kalau kita sekarang apa? Air gas, kan? Air orange, air kotak. Tu sekarang lah. Kalau kiaskan sekarang. Yang mana orang kafir buat. Dan air kopi. Ini air kopi. Orang kafir buat kopi. Bab boykot tu bab lain. Ini cerita halal haram bab boykot bab ini cerita halal haram. Kopi. Dan lainnya air apa-apa. Semuanya boleh suci, boleh makan, boleh minum. Melainkan dilihat dengan mata akan benda yang dibuat akan dia itu masuk najis. Melainkan tengok dengan mata kepala sendiri masuk najis, barulah tak boleh. Maka tiada harus memakan. Masa tu tak boleh dah tengok dengan sendiri. Kerana yakin dia ada najis, atau diketahui akan alamat yang membawa ia kepada yakin, ataupun tak nampak tapi ada alamat. Ada tanda, ada burhan, ada bukti. Contohnya nampak tahi terapung. Itulah bukti dia. Apa bukti lagi? Bau. Hancing ni bau. Bau lah. Apa bukti? Ada bukti yang membawa kepada ada najis ni, maka haram juga. Selagi tak ada bukti, selagi tu boleh makan. Jadi kalau kita tengok ni memang sangat luas dari sudut hukum fiqh. Sangat luas. Hukum syarak sangat luas. Kita beli kasut kulit boleh pakai. Pakai saja walaupun tak basuh, sunat aja basuh. Kita beli dompet daripada ular, daripada biawak, daripada ada orang buat kulit biawak, tak kisahlah, daripada buaya apa semua boleh pakai, tak ada masalah dari sudut kulit. Tapi kulit saja, bulu tak boleh. Bulu tak boleh, kulit saja. Kemudian kita beli pakaian, jaket, sebagainya. Kita beli makanan. Makanan ni cerita ni makanan yang tak tahu asal usul halal atau haram ni. Kita beli minuman, tak tahu halal haram. Malah kalau orang yang buat tu orang kafir sekalipun. Contohnya ayam itik gantung. Tengok dekat sini tebuk. Itulah tandanya, maka haram makan. Sebab tebuk. Jadi dia memang luas. Cuma untuk kita faham, macam roti. Tapi sebenarnya kita sekarang makan je orang kafir buat. Maksud orang kafir buat tu maksudnya syarikat orang kafir banyak. Antara biskut yang tersedap Habsang. Sedap. Rangup dia lain macam Julis. Tengoklah macam-macam. Drinho, itu minuman. Yos, nama dah Yos. Nama pun nama kafir. Boleh je. Zeus. Starbucks, letaklah nama apa-apa pun. Nama pun dah nampak tu. Boleh ke? Dari sudut hukum fiqh, hukum syarak boleh. Selagi tak ada tanda. Apa-apa tanda yang membawa kepada ianya haram. Ini apa ni? Ini hukum syarak. Dia ada lagi satu lagi hukum. Namanya hukum warak. Hukum warak ni lain. Dia bukan haram, tapi tak mau juga. Tak mau aku sebab orang kafir buat. Haram ke? Tak, aku je tak mau makan. Itu dia panggil hukum warak. Ini martabat dia tinggi sikit lah. Dia bukan semata-mata hukum syarak. Dia lebih sikit. Dia lebih ihtiyat, dia lebih berjaga-jaga. Tengok, jom beli popiah. Sedap viral popiah. Tengok, tak mau aku.
Sebab yang gulung popiah tak pakai tudung. Apa kena-mengena tudung dengan makanan? Haram, tak boleh kata haram. Dia ni yang tak nak makan, dia tak boleh kata aku tak haram. Kenapa tak beli ni? Kerana dia sumbang kepada Palestin bla 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 bla. Okey. Itu panggil hukum warak. Itu bukan hukum syarak. Itu hukum warak. Kita mengharamkan diri kita. Dan kita bukan mengharamkan perkara itu. Kita mengharamkan diri kita. Kita tak boleh mengharamkan perkara itu sebab dia halal. Halal haram dia bergantung kepada ingredient dia, bahan dia. Bukan bergantung kepada siapa yang buat, bukan. Bab dia bunuh tu bab lain dari sudut hukum syarak. Hukum warak ada lain. Malah ada satu lagi, hukum kesihatan. Hukum kesihatan, istilah kita panggil hukum jugalah. Bagus tak makan McDonald dari sudut hukum kesihatan? Tak bagus. Fast food tak bagus. KFC tak bagus sebab dia fast food. Tak bagus. Tapi bukannya kita kata haram. Samalah. Aku tak nak makan. Bukan kita kata dia haram. Sebab hukum syarak kata halal. Mana boleh mengharamkan yang halal, mana boleh. Cuma aku ikut hukum perubatan. Iaitu I guess tak boleh. Haram bagi aku mengikut hukum perubatan. No problem. Bukan hukum syarak. Yang tak boleh ni tukar hukum syarak. Jadi tak ada masalah. Kalau orang tak bagi boykot sebab tak jelas perkara tu kan. You could bantu Israel kan. Kalau orang tak bagi boykot lah kata kan, mengarut boykot. Buat kita haramkanlah pula dari sudut perubatan. Perubatan bagus tak makan benda-benda tu? Tak bagus. Tak ada masalah. Benda kecil je. Tukar je. Bukan. Bukan Israel, bukan apa, bukan. Kenapa? Mana elok makan? Daripada dulu lagi mana-mana doktor kata semua tak elok makan fast food kan. Apa-apa yang 3 in 1 ni, semua yang bungkus-bungkus, yang tin semua tak bagus kan. Sebab tu jadi tak ada timbul lah isu apa pun sebenarnya. Benda-benda tak elok. Tapi kadang-kadang kita pelik pula. Jangan boykot dia kata. Sebab benda tu tak jelas kan. Kita boykot kerana dia bantu Israel kan. Jangan boykot. Maksudnya suruh makan ke apa? Jangan boykot. Tak patut kita boykot. Kesian gini-gini. Kejap. Yang kata jangan boykot tu suruh makan banyak-banyak ke apa? Daripada dulu 80-an lagi saya dah dengar doktor kata jangan makan benda macam ni tak elok. Tapi dia suruh makan pula. Kejap ni. Kadang-kadang pening. Baguslah tak makan benda-benda yang fast food macam tu. Benda tu memang makanan. Itu bukan real food tau. Oh, cerita pasal perubatan makanan pula kita. Rasa macam tu lah pula. Tak apalah, kita masuklah semua. Fast food ni dia bukan real food yang ada dalam bungkus-bungkusan, yang ada dalam tin. Dia bukan real food. Dia adalah processed food. So macam doktor. Ada gaya. Dulu memang ingin jadi doktor, tapi tak cegedik sikit buat sains. Tak ada. Real food ni yang kita nak makan tu lah. Telur, ayam, daging. Bantai lah nak bantai. Makan banyak mana pun. Kambing tak kambing. Ini bab real food macam-macam kita kata. Kolesterol lah, itulah. Macam-macam kita letak kat dia. Tapi yang fast food ni, yang processed food ni, dia bukan makanan sebenar. Dia dah proses macam bubuh macam-macam lah. Yang tu tak ada pula kita kata tak payah makan. Sepatutnya makan ni yang real food. Tengoklah orang kampung banding dengan orang bandar. Tengok letuk kita dulu umur 90 bercangkul. Tengoklah kita 45 5 minit nak bercangkul. 5 minit habis belakang semua sakit lah. Kenapa? Dia makan real food, kita makan fast food. Sebab kita semua nak cepat kan. Semua nak cepat. Susah nak ambil gula 3 in 1. Jadi barang-barang macam tadi, makanan-makanan macam tadi, dia adalah halal. Sebab hukum syarak, selagi tak ada bukti yang ada masuk najis, ada masuk benda-benda haram, maka kita kena kata halal. Tapi adakah bila ianya halal, dia tayyiban? Halalan tayyiban. Tayyiban lain cerita, halal cerita lain. Halal memang halal syarak. Tayyiban ni dia baik. Halal tu halal, iaitu tak ada benda unsur-unsur najis, unsur-unsur haram. Tapi tayyib maksudnya baik. Baik ni yang payah sikit ni. Halal senang je, tak ada bukti halal. Malah saya selalu sebut, kita pergi makan kedai-kedai, kita nak makan tom yum campur, kita pergi makan sup daging, kita tak pernah tanya pun tuan kedai sama ada ayam dia atau daging dia sembelih atau tidak. Dan kita tak perlu tanya pun, order je tom yum campur, daging lebih. Tak pernah pun kita tanya.
Sama ada sembelih ataupun tidak, tak pernah pun. Kita pantai aja. Sebab apa? Tak ada bukti ianya haram, maka ianya halal. Jangan menyusahkan. Tapi itu hukum syarak. Ada orang martabat dia tak cukup dengan hukum syarak. Kita hidup dengan hukum syarak aja, halal haram je, tu aja. Macam mana dengan tenaga dalaman kita, spiritual kita? Payah nak bangun tahajud, payah nak macam-macam, masuk majlis ilmu sekejap dah pening kepala, dah mengantuk, dah apa. Tapi tengok TV elok je 3 jam. Tu kenapa jadi gitu? Dalaman tu lemah. Macam mana nak kuatkan? Antaranya zikir, baca Quran, sembahyang sunat. Antaranya apa? Jaga makan. Antaranya jaga makan. Sekarang ni aku takkanlah nak halal haram aja sekadar hukum syarak. Aku nak up sikit, tinggi sikit. Tinggi sikit. Makanan orang kafir buat, ada cok besar, cok halal. Aku tak nak makan juga. Bukan haram, tak boleh mengharamkan yang halal. Mana boleh? Aku je tak nak makan. Kerana apa? Aku payah nak bangun tahajud. Habis kalau tak makan ni, bukan tak makan ni saja, gabungan yang lain-lain lagi lah. Maka menyebabkan aku mudah bangun tahajud, mudah untuk buat tenaga dalaman di kita ni, spiritual kita. Jadi dia ada 2-3 perbahasan tentang kesihatan, cerita lain. Air banjir. Baru ni ada orang Malaysia ke banjir, orang Terengganu. Dia kata air banjir boleh ambil wuduk tak? Tengok air banjir boleh ambil, maksudnya air banjir mutlak tak? Cuba kita cerita sikit, sebab kita cerita pasal najis. Air banjir mutlak tak? Air banjir tu dia dah masuk dalam loji tu, loji belakang rumah kita tu. Tapi tak nampak lah. Kat situ poin dia. Nampak tak? Tak nampak, masuk tak? Mestilah masuk. Kod pula, nampak tak? Okey, air banjir banyak. Adakah boleh ambil? Boleh. Itu hukum syarak. Air itu adalah air mutlak. Ambil wuduk, mandi wajib, terjun. Habis kalau ada penyakit, itu hukum perubatan. Itu bukan hukum syarak. Jadi, boleh pakai tak? Pakai lah, patut tanggung lah sendiri kalau gatal ke apa. Tapi cuma, kalau dia ambil dengan air banjir, adakah sah semayang dia? Wuduk dia sah? Sah. Sebab masalah perubatan, masalah tu lain, sains lain, masalah hukum syarak lain. Jadi dia berbeza. Jadi tengok kita lah, kita bahagian mana. Kita dalam kitab kita sekarang menceritakan tentang hukum syarak. Maka cerita hukum syarak lah. Hukum warak dia tak cerita kat sini. Jadi dia kata kat sini, kalau nak minum air kopi, boleh minum je kedai, walaupun orang kafir buat sekalipun, selagi tak ada tanda-tanda tu. Tak ada tanda-tanda yang membawa kepada keharaman tadi. Boleh, semua boleh. Tak ada masalah, kecuali melihat dengan mata. Itu hukum syarak. Kita kenalah hukum warak sekali ya. Takkan hukum syarak aja. Jadi masalah jika syak oleh seorang, adakah tulang ini, ada sebut pasal tulang yang disembelih atau tiada, adakah ia daripada yang halal atau haram, adakah ia daripada gading atau tiada, maka boleh pakai. Maka iaitu dipulangkan pada ghalib asalnya, dan iaitu suci, harus memakan akan dia, seperti kulit umpamanya. Boleh pakai sebab dikembali kepada asal. Umpamanya kerbau, dia bagi contoh kerbau, kita letak yang lain yang dibuat akan dia daripada kasut, buat kasut, boleh pakai, tak ada masalah. Daripada barang yang syak akan dia pada najisnya, dia syak ni 50-50 lah. Najis ke tak? Daripada segala pakaian, makanan, minuman. Pakaian ni kita okey lagi, makanan, minuman ni kan, makanan, minuman. Dan jika ada yang membuat akan dia oleh kafir sekalipun, orang kafir buat pun boleh makan. Padahal kita dah bahas dah sebelum ni, Nabi SAW pun pernah makan, orang kafir buat, Nabi pun tak tanya pun, Nabi terus makan. Boleh. Dan lainnya, melainkan dilihat akan mata. Dilihat sendiri akan mata, benda yang dibuat akan dia itu masuk najis. Anjing lalu, baru ni ada satu surau dekat Kuantan ni, anjing masuk. Galak. Adalah satu tempat tu dia rahsiakan atas sebab keselamatan. Dia tengok CCTV, galak anjing masuk. Rupanya anjing masuk surau, masuk masjid, dia galak, dia lain macam dia punya galak. Tengok kat luar ada okey je, masuk kat dalam melompat tu habis. Mic habis dia gigit. Nak cerita pasal najis ni. Kita Allah hai. Okey. Bila anjing tu masuk, bukan seekor, bawa geng. Bila dia masuk, dia berguling, dia bergurau, dia gigit ni. Hilang ni.
Hari tu sembahyang tak pakai ni. Imam tak pakai, hilang. Tergigit. Okey. Dah nampak CCTV. Soalannya, dia main duk kapet, berguling-guling, banyak ekor. Soalannya, perlu tukar kapet tak? Tak banyak, dalam 30,000 lah kapet. Oh. Orang Kuantan kan kaya-kaya. Adakah wajib tukar? Macam mana nak buat? Dan perkara itu telah sembahyang beberapa kali dah. Baru tanya. Patut tanya awal-awal. Tak apalah. Habis kuliah maghrib, dia tanya. Dia tengok CCTV tadi. Anjing tu. Okey. Kita tengok tempat anjing tadi tu. Tengoklah tempat anjing tu. Ada tak tanda tu kan? Tanda yang membawa kepada najis. Ada tak hancing? Ada tak bulu? Tapak kaki? Apa-apalah. Bau anjing. Anjing ada bau tak? Ada kot. Kucing pun ada bau. Anjing mesti ada bau tak? Bau jebat dia tu. Jebat. Jebat tak? Dia panggil jebat. Bau. Semua tak ada. Tengok di luar tapak kaki pun tak ada. Sedangkan waktu tu waktu hujan. Tengok. Waktu tu waktu hujan. Anjing tu masuk sebab takut basah lah kot. Dia masuk. Kalau ikut logik kita, kalau ikut syak kita, mestilah, padahal kita tak nampak, mestilah dia daripada luar. Bila daripada luar, hujan, dia lagi masuk. Bila lagi masuk, mestilah dia basah. Bila dia basah, dia masuk-masuk ke dalam surau, ke kapet, dia melompat-lompat, dia berguling-guling, mestilah air itu kena kapet. Itu mestilah. Nampak? Tak nampak. Yang nampak hujan, dan yang nampak anjing. Anjing guling. Air tak nampak pun dalam CCTV tu. Dan tak ada kesan, tak ada bukti pun. Soalannya, adakah yang tempat yang nampak kat CCTV itu perlu dicuci dengan 7 kali salah satu air tanah? Kalau cuci gitu, jawab kecuali dia kena angkat kapet, letak sidai. Masa tu baru boleh. Kalau sekadar basuh gitu tanah ni, air tanah ni. Jadi adakah nampak? Tak ada. Tak ada tanda walaupun sedikit. Sedikit pun tak ada. Apa kiasannya dalam kitab Sabilul Muhtadin? Ada menceritakan tentang satu keadaan. Anjing lalu, dia nampak anjing lalu. Ini katalah zinc, dinding. Dalam tu ada satu baldi air. Tenang je air tu. Air tu tenang je. Satu baldi air. Satu baldi ni kurang 2 pol lah. Anjing lalu. Kita pun tengok, anjing lalu. Dia masuk dekat dinding tu, kat belakang dinding tu, tak nampak lah. Dia buat apa dengan air, kita tak tahu lah dia buat apa. Lepas tu setelah 5 minit berlalu, ini perhati ni, lelaki ni, dua ni duduk perhati. Anjing tu keluar. Basah dia ni. Dia basah dengan air. Dia pun halau. Dia tengok memang betul basah. Menitik-nitik. Dia tengok besen tadi, ataupun dia tengok baldi tadi, air tak tenang lah. Sebelum tu air tenang. Air dah macam ni. Okey. Air dah ni. Soalannya, air tu mutlak ke tidak? Mutlak. Kenapa? Dia nampak anjing. Yakin nampak anjing. Dia nampak air dekat mulut. Dekat mulut anjing. Yakin. Dia nampak air yang asalnya duduk tenang kepada berombak. Itu dia nampak. Dan dia nampak, itu nampak. Adakah dia nampak lidah, mulut anjing kena air? Tak nampak. Air tu kekal mutlak. Itu apa persen kemungkinan kebarangkalian tu tinggi tu. Kemungkinan memang anjing tu, kebarangkalian tu sangat tinggi. Sebab tak ada air lain lah. Tetap juga air tu mutlak. Kalaulah macam tu, setakat anjing guling, lagilah. Lagilah tak perlu buat apa-apa. Tak perlu buat apa-apa. Mujur. Kalau ada tapak kaki, maka tapak kaki dia, kalau katalah tapak kaki dia besar ni, ada tapak kaki, ada 2 tapak kaki, 4, perlu cuci kat situ. Masalah, memang masalah. Kalau boleh cabut tak apa, cabut jiruh gitu. Sebab dia kat bawah, dia jadi masalah. Masalah bukan dekat cuci senang je. Masalahnya dekat warna tu. Macam mana nanti? Senang je. Ambil air tanah. Mula-mula tengok dulu, ada tapak kaki, ambil dah tisu basah pun boleh. Ambil tisu, ambil kain ke apa, buang dulu yang tapak kaki dia. Tandalah besar mana yang kita nak bekerja tu dengan air nanti. Tandalah. Buang. Dah tak nampak tapak kaki dah. Dah ada 4 tapak kaki. Ambil 4 sudu. 1 letak.
penuh tempat mana yang kita buang tadi tu, besar mana? 4. Dah letak 4, ambil air lagi 1 gelas lah. Ambil sudu, tuang 6 kali lagi, siap satu. Tuang 6 kali lagi, siap 2, 3, 4. Lepas tu lap. Masa lap tu yang habis nampak warna pudar, bukan warna pudar, nampak warna tanah tu. Jadi kalau dia punya kapet tu gelap mungkin okey sikit kot. Kalau kapet terang macam ni terus nampak apa benda ni. Terus nampak, itu je masalah dia. Tak perlu cabut kapet, tak perlu. Jadi samalah beberapa peristiwa tadi. Berapa dah? Okey, cukup dah tu. Beberapa peristiwa tadi, bahawasanya hukum fiqh, hukum syarak dalam Islam kita biasa dengar, Islam tidak membebankan, tidak memberatkan umatnya. Maksud Islam tidak membebankan, tidak memberatkan umatnya dalam mengamalkan adalah, kalau semayang 5 kali, itu je yang wajib. Tidak membebankan buat yang sunat-sunat, buat bagus, tak buat tak apa. Itu maksud tidak membebankan. Tidak membebankan maksudnya perkara yang haram dengan yang halal, mana lagi banyak boleh makan. Yang halal lagi banyak, yang haram sikit aja. Tapi yang haram tu sibuk orang nak makan, maka makanlah. Islam tidak membebankan. Itu maksud dia. Antara lain maksud apa? Islam tidak membebankan dengan maksud apa? Dengan maksud selagi tak yakin, tak payah peduli. Selagi tak yakin, boleh kalau kita nak. Cuma kita ada beberapa peringkat. Ada peringkat hukum syarak untuk sah batal, halal haram saja. Ada peringkat untuk zahir dan batin, jaga zahir dan batin. Ada 2. Kalau kita nak zahir dan batin, kita lebih sikit lah. Dan kita juga jangan lupa, zaman moden ni ada kesihatan pula. Tambah lagi satu lah, hukum kesihatan. Tapi hukum kesihatan bukan hukum syarak. Hukum warak juga bukan hukum syarak. Kan kes Dobi yang masuk duit ni. Kan Dobi masuk duit, takkanlah orang kafir, kan pernah jadi beberapa tahun lepas. Orang kafir mari basuh. Orang kafir pula bawa anjing. Bawa anjing dengan basuh tu. Basuh baju dia dekat mesin automatik, mesin masuk duit tu, apa nama mesin basuh tu lah. Masuk apa semua. Takkanlah anjing dia tak peluk. Tengok, dia main takkan. Padahal tak nampak apa. Lepas tu mestilah ada bulu-bulu kena kat baju dia. Mestilah ketika basuh tu bulu tadi terlekat di perangkap sampah. Kan mesin basuh ada tempat perangkap sampah tu. Jadi kita lepas dia masuk, kita pula masuk baju kita. Bila kita masuk baju kita, mestilah baju kita jadi mughallazah. Soalannya, nampak tak? Tak nampak, boleh. Cuma orang yang tinggi sikit, tapi bukan haram, dia tak pakai lah. Sebab apa? Campur macam-macam. Tahu tak kenapa antara orang-orang yang warak, kita panggil, bukan syarak, warak, kenapa dia tak makan kat kedai? Antara sebab yang paling besar adalah sudu dan pinggan. Pernah orang tak semayang pernah makan, pakai pinggan tu, pakai sudu tu. Orang kafir pernah makan. Orang macam-macam punya perangai, geng LGBT pernah makan pakai pinggan tu kan. Tapi basuhlah dulu. Maka dia kata tak mau lah. Tak mau. Aku bukan setakat tak suka kepada hukum, tak suka kepada perbuatan haram itu. Duduk dekat pun aku tak nak. Perbuatan itu tak nak. Bekas pun aku tak nak. Kerana tu ada yang diistilahkan dengan berkat. Tok guru makan tu, ambil berkat. Kenapa ada istilah? Sebab dia ada berkat.